Kit pertolongan cemas adalah alat bantuan yang bersifat sementara diberikan kepada mangsa yang mengalami kecederaan atau kemalangan dengan memudahkan rawatan sementara di tempat kejadian sebelum mangsa mendapat rawatan yang sempurna. Berikutnya adalah ahli kumpulan Easy Aid. Kit pertolongan cemas ini sangat penting bagi Pusat Kesihatan UPNM berdasarkan statistik keperluan aktiviti pasukan perlindungan perubatan dari tahun 2017 hingga 2019. Statistik ini menunjukkan kecederaan luka melecet lebih tinggi berbanding luka biasa dan terseliuh. Statistik ini pula menunjukkan data penggunaan barang dalam kit pertolongan cemas dan didapati bahawa penggunaan plaster dan kapas merekodkan penggunaan yang tinggi. Kit pertolongan sedia ada berat dan tidak mudah alih. Kit pertolongan cemas ini berisiko untuk rosak akibat dimasuki air. Kit ini tidak dilengkapi dengan senarai semak dan berisiko untuk ketidakcukupan barang. Tiada garis panduan disediakan untuk rujukan, risiko perawatan tidak optimal. Selepas prototipe 1 dibuat, kami mendapati penurunan peratusan kerosakan item di dalam kit daripada 80% kepada 50%. Faktor air memainkan sebab yang besar menyumbang kepada kerosakan dan faktor lain termasuk item terjatuh atas sebab goncangan kuat. Ini masih tidak mencapai sasaran. Selepas prototipe 1 dibuat, kami mendapati kenaikan kefahaman pengguna dalam menggunakan kit dari 50% kepada 70%. Manual infografik memberi kefahaman yang mudah dan ringkas, tetapi ianya masih tidak mencapai sasaran. 80% pengguna tidak berpuas hati dengan penggunaan manual infografik dalam bentuk material kertas yang berlamina.
Material luar digantikan dengan material fabric aspect. Fabrik ini merupakan 100% kalis air dan tahan lasak. Ianya dibuat menggunakan 3 lapisan penguat. Maka terhasilnya Vital Kit. Selepas penambah baik kepada material kit aspect yang kalis air, kami mendapati penurunan mendadak peratusan kerosakan item. Selepas manual infografik diletakkan ke printed fabric, kami mendapati peningkatan kepada kefahaman pengguna dalam menggunakan item di dalam kit. Pengguna lebih mudah merujuk kepada gambar manual yang disediakan. Selepas prototipe 2 dibuat, kami mendapati semua pengguna lebih berpuas hati dan suka menggunakan kit yang baru. Daripada survey yang dijalankan, mendapati pengguna lebih gemar menggunakan printed fabric bagi menggantikan laminated print untuk tujuan rujukan manual infografik. Pelbagai alasan yang berjaya kami kenal pasti menjadi punca pengguna memilih printed fabric berbanding laminated print. Pada pendapat saya, Vital Kit ni dia sangatlah senang untuk dibawa ke mana saja. Dia sangat kecil berbanding yang macam tradisional tu kita pakai selalu dia kotak kan, petak. So benda ni dia senang, dia boleh bawa masuk dalam beg, kita boleh sangkut kat badan. Ringan dan mudah alih lah, bagi saya sangat mudah untuk yang suka mengembara. For those who always go for outdoor activities, this Vital Kit is very useful, especially during emergency. The guidelines that are provided from this Vital Kit are simple and easy to understand, plus it is waterproof. Thank you Easy8. Selepas saya menggunakan Vital Kit ni, so dia apa yang saya perhatikan, dia punya barang agak tersusun dan mudah untuk dicari lah dan digunakan. Dan dengan macam orang macam saya pengembara ni yang berjalan dalam hutan semua dengan cuaca Malaysia yang senang hujan, so dengan waterproof ni sangat mudah untuk kita. Thank you Vital Kit. Kita nak buat apa hari ni, Zah? Kita nak buat bacaan buku WhatsApp. Kita mula je, Zah, ya? Okay. Ratus 43.
iaitu kebok wasap. Kebok wasap adalah sejenis alat pengudaraan tempatan yang direka untuk menghadkan pendedahan kepada asap yang berbahaya atau beracun, wap atau debu. Laju angin kebok wasap diukur dengan menggunakan anemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan angin. Tak ada kaedah lain ke nak mengambil bacaan kebok wasap ni? Kenapa Cik Tak? Saya tengah fikir ni cara lebih mudah mengambil bacaan kebok wasap. Saya ada. Oh, bagus tu. Nanti kita jumpa pegawai. Assalamualaikum Cik Lily. Salam, masuk. Duduk, Cik Sahak, Cik Syukri. Ya, Cik Sahak, Cik Syukri, ada apa-apa yang saya boleh bantu? Macam ni lah Cik Lily, kami datang nak bincang sedikit mengenai cara bacaan kebok wasap. Oh, ada masalah ke dengan cara kita ambil sekarang? Itulah Cik Lily, dari pemerhatian, pemantauan dan temubual yang kami lakukan, kami dapati 4 punca masalah. Yang pertama, masa pengambilan laju angin yang lama iaitu melebihi 41 minit bagi 15 kebok wasap. Yang kedua, titik pengambilan laju angin tidak seragam. Ia menyebabkan bacaan laju angin juga tidak seragam. Yang ketiga, anemometer ni mudah jatuh. Anemometer ni sensitif tau. Yang keempat, cara pengambilan tidak tepat. Kita mana ada cara standard untuk ambil laju angin kebok wasap ni? Jadi, ada cadangan ke untuk tambah baik ni? Ada Cik Lily. Kami ada idea. Tapi kami tak boleh menjadikan 2 orang sahaja. Oh, yang tu tak ada masalah. InsyaAllah saya boleh bantu. Hasil dari brainstorming, kumpulan telah bersetuju untuk mereka cipta satu alat untuk memegang anemometer. Berikut merupakan prosedur dan metodologi pembuatan prototipe. Bahan-bahan pembuatan prototipe mudah didapati di hardware dan bengkel mekanikal di fakulti. Kumpulan telah melakukan 3 uji cuba. Uji cuba pertama dan kedua gagal. Antara punca kegagalan yang dikenal pasti adalah rod aluminium melengkung, tiada rujukan titik laju, pemegang anemometer tidak stabil, masa yang diperolehi tidak mencapai sasaran dan bacaan laju juga tidak seragam. Setelah penambahbaikan dilakukan pada uji cuba ketiga, pergerakan prototipe lebih lancar. Bacaan laju lebih seragam dan masa juga mencapai sasaran. Uji cuba 3 berjaya. Maka dengan ini terhasillah portable hanging anemometer. Daripada hasil pemantauan, data laju angin kebok wasap di bangunan fizik berjaya mendapat pengesahan bagi pematuhan bacaan laju angin dari pengerusi JKKP Bangunan Fizik dan pihak Roche. Pemantauan dan penyeragaman telah diperluaskan ke bangunan makmal tambahan, geologi dan sains nuklear. Hasil daripada pemantauan yang dilakukan, kami mendapati data laju angin lebih seragam dan masa pengambilan lebih cepat. Profesor Dr. Muhammad Firdaus Muhammad Rais selaku pengerusi JKKP FST telah mengesahkan data-data yang diperolehi. Masuk dulu. Okay, masuk dulu alat PLC ni. Lepas tu kita sambungkan dia.
Okay. Dia boleh gerak lah. Ke kiri, ke kanan. Yang ni, garis ni dia punya titik lah. Titik bacaan dia. Jarak dia ni 22 cm. Pihak pengurusan menyokong projek ini diteruskan. Selepas sesi taklimat, borang soal terdidik mengenai PHA telah diedarkan kepada kaki tangan FST. Majoriti kaki tangan menyokong penggunaan PHA. Hebahan mengenai projek PHA dipaparkan di portal Warga UKM. Kumpulan telah memohon untuk PHA dipatenkan menjadi hak milik UKM di portal Harta Intelek dan Komersialan UKM. Syarikat Vistec Technology Services berminat untuk mengkomersialkan alat PHA. Alat ni sangat mudah, efisien dan mudahkan kerja saya. Pada pendapat saya, portable hanging anemometer ini sangat memudahkan untuk mengambil laju angin kebut wasap dan saya sangat mengesyorkan alat ini untuk digunakan secara meluas di makmal-makmal yang lain. Sekian, terima kasih. Saya Dr. Nur Adika, saya pengerusi tepi-tepi bangunan sains fizik. Saya sangat menyokonglah penggunaan alat PHA ini sebab pada saya dengan menggunakan alat ini bacaan kita akan lebih seragam dan menggunakan masa yang sedikit untuk mengambil bacaan lah. Jadi overall ini akan memudahkan kerja pengambilan laju angin kebut wasap pada setiap bulan bagi pegawai insiden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-puan pengerusi, para panel penilai yang dihormati dan juga para hadirin sekalian. Saya, Nur Ashki Zahia binti Azizan dan rakan saya, Muhammad Rizwan mewakili kumpulan Ergonomics Waste System atau singkatannya AWAS dari Institut Sains Biologi Fakulti Sains Universiti Malaya untuk membentangkan projek kami di Convention KIK Universiti Awam ke-16 tahun 2022. Kita sedia maklum bahawa Universiti Malaya adalah universiti nombor 1 di Malaysia dan berada di kedudukan 8 di Asia dan 70 dunia. Tambahan pula, Universiti Malaya telah berjaya berada di kedudukan 32 terbaik dunia berdasarkan usaha klasterian kampus dan pengurusan alam sekitar dalam penarafan UI Green Metric World Rankings UIGM 2020. Fakulti Sains merupakan fakulti terbesar di Universiti Malaya, merangkumi 2 institut dan 4 jabatan. Dan Institut Sains Biologi ISB merupakan jabatan yang terbesar di Fakulti Sains dan menawarkan 8 program merangkumi pengajaran dan penyelidikan. Ini merupakan kejayaan-kejayaan yang selari dengan misi UM dan telah menyalurkan sumbangan kepada komuniti serta membawa UM di persada global. Sehubungan dengan itu, kami dari kumpulan AWAS menyahut seruan kerajaan dan menyokong projek inovasi KIK untuk menyumbang kepada pendidikan dan menyalurkan kepada komuniti. Seterusnya, kumpulan AWAS telah dibentuk daripada gabungan kaki tangan dari pelbagai unit.
Berikut adalah logo awas yang terdiri daripada 3 elemen. Berikut adalah visi kami. Ini adalah pencapaian kumpulan kami, iaitu kumpulan awas telah memenangi tempat kedua dalam kategori teknikal di peringkat universiti pada tahun 2021. Kita pergi kepada hukum kait masalah. Terdapat lambakan sisa yang perlu ditangani di jabatan, iaitu lambakan sisa tanaman, tinja kambing dan sisa bongkar cedawan. Kumpulan kami ingin menyumbang dalam menyelesaikan masalah lambakan sisa pertanian di Institut Sains Biologi. Ini adalah ringkasan latar belakang masalah yang dikenal pasti menggunakan 5W dan 1H. Setiap lambakan sisa ini didapati di jabatan dan sisa dijalin setiap hari kecuali bongkar cedawan, iaitu 4 kali setahun. Lambakan sisa terlalu banyak dan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Anggaran penjadaan sisa tanaman segar adalah 20 kg sehari. Sisa daun kering adalah 20 kg sehari. Tinja kambing adalah 30 kg sehari bagi berat basah dan 20 kg sehari bagi berat kering. Dan bongkar cedawan pula adalah 8,000 kg setahun. Kita pergi kepada penetapan projek. Kumpulan kami telah melakukan pendadararasan dan perbandingan dengan universiti lain, iaitu UiTM Perlis, UPM dan UNIZA. Awas menggunakan bilangan bahan-bahan kompos yang paling tinggi berbanding dengan universiti lain. Bahan-bahan kami adalah sisa daun kering, sisa landscape dan kebun, sisa bongkar cedawan, sisa tinja kambing, biochar, air sisa bioflok untuk menghasilkan kompos yang berkualiti tinggi. Seterusnya, kita beralih pada analisa punca masalah. Berdasarkan diagram Ishikawa, 4 faktor utama yang dikenal pasti adalah mesin, persekitaran manusia dan masa, dan juga punca-punca masalah daripada faktor-faktor tersebut. Untuk faktor mesin, traktor yang digunakan untuk membersihkan tinja kambing telah disita oleh pihak OSHA kerana operator tidak kompeten. Tiada mesin atau peralatan khas digunakan untuk mengumpul sisa tanaman segar atau kebun. Bagi faktor persekitaran pula, terdapat 4 lambakan yang dikenal pasti, iaitu lambakan sisa tanaman segar, daun kering, bongkar cedawan dan tinja kambing. Setiap lambakan sisa ini menyebabkan pelbagai pencemaran alam sekitar, iaitu bubung pecah, longkang tersumbat, bau busuk dan menarik semut dan anai-anai. Faktor manusia melibatkan kekurangan kaki tangan atas sebab kemalangan dan tiada kaki tangan gantian. Setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, terdapat 9 punca masalah yang dipilih. Pertama sekali, traktor disita. Seterusnya, alat pemotong kayu tidak memenuhi spesifikasi, kurang kaki tangan, lambakan sisa tinja kambing, lambakan sisa bongkar cendawan, lambakan sisa daun kering, lambakan sisa tanaman segar, kurang kaki tangan dan tiada jadual khusus pengetipan sisa. Kita melihat kepada cadangan penyelesaian masalah. Kumpulan kami telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah faktor persekitaran, iaitu masalah lambakan sisa. Cadangan ini diterima dan kami mendapati terdapat pelbagai kekuatan dan peluang yang boleh dicapai dan juga kelemahan dan ancaman yang boleh ditangani. Penyelesaian pertama, sistem pengurusan sisa pertanian bersepadu Universiti Malaya. Sistem ini adalah sistem pengurusan sisa bioorganik yang menyeluruh, bersepadu, efektif, mampan dan bertindak sebagai platform untuk memenuhi keperluan pembelajaran dan penyelidikan, meningkatkan penyediaan pendapatan, aktiviti komuniti setempat dan pemeliharaan persekitaran. Penyelesaian kedua, penghasilan kompos dan biochar. Selepas pengumpulan sisa pertanian dilaksanakan, ahli kumpulan awas bercadang penggunaan semula lambakan sisa. Berdasarkan kepakaran dan pengalaman ahli kumpulan serta sokongan penyelidik dan pensyarah bersama teknologi pemprosesan sisa bioorganik di Universiti Malaya, awas memutuskan untuk menghasilkan kompos dan biochar. Carta operasi dimulakan dengan membawa lambakan sisa yang dikumpulkan di tapak pengumpulan sisa di Pusat Biokompos Agronomi. Aktiviti penghasilan biokompos dan biochar dihasilkan akan diterangkan secara terperinci selepas ini.
Bagi proses penghasilan kompos, bahan sisa dedaun kering, sisa dedaun segar, tinja kambing, bongkah cendawan disusul secara berselang-seli dan disiram dengan EM dan air pada setiap lapisan. Campuran ditutup dengan kanvas. Proses bolak-balik dilakukan secara berkala bagi meningkatkan kadar penguraian dan mempercepatkan proses kompos. Uji cuba 1. Kaedah kotak cetek menggunakan kayu terpakai bersaiz 3 kaki panjang, 3 kaki lebar dan 3 kaki tinggi. Kaedah 2. Kaedah sangkar menggunakan jaring. Alright. pH 5.5. Proses penghasilan biochar menggunakan biojisim seperti sisa daun kering, sisa ranting dan tinja ternakan. Proses pembakaran pada suhu tinggi dalam keadaan lengai secara berterusan selama 1 hari bergantung kepada jenis bahan. Gambar menunjukkan bagaimana uji cuba 3 kaedah biochar dilakukan. Dari pemeriksaan projek, didapati penghasilan kompos kecet mempunyai kelemahan iaitu saiz yang besar, agak berat dan memerlukan lebih tenaga untuk proses bolak-balik. Setelah berbincang, Awas telah mencipta satu alat dipanggil sangkar yang lebih ringan dan mudah alih. Untuk tujuan pengesahan elemen, analisis kompos telah dibuat di makmal IRAS bagi mengetahui kandungan kompos. Kandungan kompos mempunyai nilai nisbah karbon kepada nitrogen kurang daripada 20, iaitu tahap penguraian kompos adalah amat baik dan nutrien adalah tersedia untuk diambil tanaman. Pada kebiasaan, projek KIK berakhir di tahap pemantauan dan penyeragaman. Akan tetapi, bagi Awas, perjalanan projek bukan berakhir di sini. Selepas uji cuba dan pemeriksaan projek dilaksanakan, tercetus idea untuk penjadaan kompos secara optimal. Kompos yang dihasilkan mempunyai nilai komersial dan berkualiti tinggi. Brosur penghasilan kompos Awas dikeluarkan bagi penyeragaman kaedah penghasilan untuk kegunaan sesi pemindahan ilmu dan teknologi selaras dengan visi untuk menjadi pusat biokompos agronomi. Produk kompos diaplikasi ke atas tanaman di ladang mini dan landscape ISB bagi pemantauan penggunaan dan kualiti. Awas berjaya menghasilkan 3 inovasi kaedah dan 6 produk iaitu kompos kecet, kompos sangkar, biochar tinja kambing, biochar daun, biochar cendawan dan kombium. Jumlah berat sisa pertanian yang dikumpulkan adalah sebanyak 22,400 kg, manakala jumlah berat penggunaan sisa pertanian oleh Awas adalah 15,680 kg. Oleh itu, peratus penggunaan sisa pertanian adalah 70%. Pelupusan domestik bagi sisa kering adalah RM300 bagi 1000 kg, manakala jumlah sisa adalah 15,200 kg dan sisa yang digunakan adalah 9,920 kg. Peratus pengurangan kos pelupusan adalah sebanyak 65.26% bersamaan dengan RM2,976. Modal pendahuluan projek ini adalah RM2,353.30 dan dijangkakan bakal memberi pulangan yang lebih tinggi. Boleh memberikan kesan positif dalam menggunakan lambakan sisa pertanian untuk mengurangkan kos penyelenggaraan, kos pelupusan dan kesan terhadap alam sekitar dengan membentuk sistem pengurusan sisa pertanian bersepadu di industri maya bagi mendukung ke arah matlamat pembangunan lestari. #Bioura menuju kelestarian. Puan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memperkenankan pengisytiharan proklamasi darurat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati para juri yang bijaksana dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami dari kumpulan Osera Plus mohon untuk memulakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Selaras dengan visi dan misi Universiti Malaysia Pahang dan polisi intervensi KKP UMP iaitu mengurangkan risiko di tempat kerja dan menyemai budaya keselamatan proaktif, kumpulan kami berjaya menghasilkan satu inovasi yang mampu merendahkan nilai risiko aktiviti tempat kerja ke tahap yang selamat terhadap penularan jangkitan berkaitan sistem pernafasan iaitu COVID-19 dan influenza. Kumpulan inovasi ini dikenali sebagai Osera Plus ditubuhkan pada 1 Oktober 2021 dengan keahlian seramai 8 orang dari pelbagai bidang dan kepakaran seperti yang tertera. Dengan kehadiran 100% sepanjang perjumpaan dilakukan, maka matrik agihan tugas yang tertera dapat dilaksanakan dengan jayanya bermula Oktober 2021 sehingga kini seperti carta pembatuan yang menggunakan kitaran PDCA. Analisa SMART digunakan bagi menilai 5 cadangan masalah dari 5 ahli di mana satu daripadanya diterima iaitu peningkatan kes dan tahap persepsi rendah terhadap penyakit pernafasan di kalangan pelajar dan staf di UMP. Analisa masalah kaedah 5W1H pula digunakan bagi memperincikan masalah yang dipilih. Ini berlaku kerana tiada satu kaedah sistematik dibangunkan bagi menilai tahap risiko jangkitan virus COVID-19 dan influenza terhadap setiap aktiviti yang dijalankan. Bagaimana ia berlaku? Ini kerana sistem penilaian risiko sedia ada hanya fokus kepada bahaya berkaitan hazard fizikal, kimia, ergonomik dan psikososial. Validasi masalah 1 disahkan melalui statistik yang dikeluarkan oleh Pusat Kesihatan Universiti. Ianya menunjukkan peningkatan jangkitan apabila peratus keberadaan pelajar dan staf secara fizikal ditingkatkan ketika fasa pemulihan PKP. Validasi masalah 1 juga diterjemahkan melalui audit pematuhan SOP yang dilaksanakan selama 4 hari bermula 2 Ogos 2021 yang mendapat kadar pematuhan yang rendah iaitu 63% di kampus Pekan dan 37% di kampus Gambang melibatkan 35 jabatan. Rasional pemilihan masalah. Pertama, pematuhan Seksyen 15 AKKP 1994. Kedua, membina kepercayaan dalam penganjuran acara besar-besaran. Ketiga, meningkatkan reputasi UMP. Para juri yang dihormati sekalian, terhadap analisa dan validasi yang telah dilakukan, maka objektif projek ini adalah membangunkan sistem penilaian risiko kesihatan penyakit berkaitan saluran pernafasan yang sistematik terhadap aktiviti yang dilakukan di UMP. We hirau kami cakna kesihatan warga kampus UMP. Penanda arasan asas pembangunan We Hirau adalah melalui adaptasi piawaian ISO 45000. Penetapan sasaran projek adalah menurunkan bilangan kes penyakit berkaitan sistem pernafasan melalui asas penetapan sasaran seperti yang tertera. Gambar raja sebab dan akibat Ishikawa digunakan telah mengenal pasti 6 cadangan punca permasalahan dari 5 sumber iaitu amalan higien diabaikan, persepsi risiko yang rendah, pembersih tangan tidak disediakan, tiada penilaian risiko dilaksanakan, tempat kerja tidak selamat dan tiada garis panduan UMP. Verifikasi dan validasi punca masalah telah dilakukan seperti punca pertama iaitu amalan higien diabaikan, penemuan didapati kadar pematuhan yang rendah iaitu 63%, keputusan diterima. Bagi punca kedua iaitu peningkatan beban tugas, penemuan menunjukkan adanya unit perundingan dan bantuan staf, keputusan ditolak. Bagi punca ketiga iaitu pembersih tangan dan topeng muka tidak disediakan, penemuan mendapati ada peruntukan terhadap setiap jabatan di UMP oleh pihak PKU, keputusan ditolak. Bagi punca keempat iaitu tiada penilaian risiko berkesan dilakukan, penemuan mendapati template penilaian risiko sedia ada hanya untuk hazard yang terhasil dari aktiviti tempat kerja, keputusan diterima. Bagi punca kelima iaitu tempat kerja yang tidak selamat, hasil daripada audit persekitaran tempat kerja menunjukkan tempat kerja dilengkapi dengan pelbagai poster bahaya jangkitan sistem pernafasan, penggunaan PPE dan lain-lain, keputusan ditolak. Bagi punca keenam iaitu tiada garis panduan kesihatan oleh UMP, penemuan mendapati kesemua jabatan telah membangunkan SOP, keputusan ditolak. Rajah sebab dan akibat 2 digunakan untuk menunjukkan punca masalah yang diterima iaitu amalan higien yang diabaikan, persepsi risiko yang rendah dan tiada penilaian risiko yang berkesan.
Berdasarkan analisa punca dan akibat, gambar rajah bow tie digunakan bagi menjelaskan lagi secara menyeluruh terhadap permasalahan, langkah pencegahan dan langkah pemulihan berkaitan. Sebagai satu instrumen yang baru, WeHirau telah melalui beberapa kajian sebelum ianya digunakan. Kajian yang dimaksudkan adalah kajian pengesahan, kajian kebolehpercayaan dan kajian kebolehgunaan. Kesemua kajian ini dilakukan oleh pakar dalam bidang kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Ketiga-tiga kajian memperoleh skor yang sangat baik di mana skor bagi skala kebolehgunaan adalah 90.36%. Bagi kajian pengesahan, kesemua elemen dalam penilaian risiko ini dikekalkan dan skor bagi kajian kebolehpercayaan adalah 95%. WeHirau direka bentuk dengan dua interface. Pertama, untuk kegunaan juru audit dan interface kedua untuk warga UMP yang terus tersedia digunakan. Sebagai bukti pelaksanaan, WeHirau telah melalui kelulusan pihak pengurusan tertinggi dan ianya telah dihebahkan aplikasinya kepada warga UMP seperti tertera. Aktiviti pemantauan dan penyeragaman telah dilakukan oleh ahli kumpulan iaitu memantau kestabilan sistem dari segi kebolehgunaannya dan memantau maklumat pengguna dan pengemaskinian input sistem. Tempoh pemantauan ini akan dilakukan bermula Oktober 2022 secara berterusan. Berikut dipaparkan faedah dan kelebihan WeHirau. Pertama, maklumat berkaitan risiko penyakit berkaitan pernafasan lebih mudah dikemaskini. Kedua, pengguna tidak perlu mempunyai peranti tambahan untuk menggunakan WeHirau dengan penggunaan Microsoft Excel sebagai media pembangunan. Ketiga, penggunaan bahasa yang lebih mudah serta hanya latihan minimum diperlukan oleh setiap pengguna. Impak pertama, WeHirau dapat membantu mengawal penularan jangkitan penyakit sistem pernafasan. Statistik menunjukkan terdapat penurunan kes penularan penyakit pernafasan di UMP sebanyak 90%. Impak kedua, peningkatan persepsi terhadap risiko telah dibuktikan melalui pematuhan secara menyeluruh warga UMP terhadap SOP yang dibangunkan seperti yang tertera. Impak ketiga, dengan peningkatan tahap kepatuhan SOP yang tinggi di kalangan warga UMP, ia seterusnya dapat meningkatkan reputasi UMP sebagai salah satu tempat yang selamat untuk bekerja dan menimba ilmu. Impak keempat, kumpulan telah membuat perbandingan kos pembangunan antarmuka sistem WeHirau dengan kos pembangunan sistem oleh pembekal luar iaitu sebanyak RM Malaysia 10,240. Tetapi dengan menggunakan inovasi kumpulan, kos yang diperlukan hanyalah sebanyak RM Malaysia 6,300. Dengan ini, kumpulan telah berjaya menjimatkan kos sebanyak RM Malaysia 3,940. Tuan-tuan dan puan-puan, sistem ini telah berjaya memenangi pingat emas di SEATRAC 2022 dan pingat perak di iTech 2022. Di samping itu, sistem yang dibangunkan ini telah berjaya memperolehi pengesahan harta intelek. Sehingga ke hari ini, WeHirau telah berjaya mengawal risiko jangkitan COVID-19 dan influenza. Kami percaya di masa akan datang, sistem ini juga berupaya mengawal risiko sebarang penyakit yang memerlukan langkah kawalan. Sebelum mengakhiri persembahan, marilah kita saksikan video ringkas aplikasi WeHirau. Sekian dari kumpulan kami, Osera Plus. Terima kasih.
sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari indera kayangan, pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, kami mulakan. Yang arif panel penilai, seterusnya para hadirin yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMED. Penglibatan ahli kumpulan telah dirangka dan dijadualkan dalam jadual mesyuarat berteraskan syarat dan etika mesyuarat yang telah ditetapkan. Kaedah kitaran PDCA digunakan bagi projek ini bermula daripada Mac 2021 sehingga Mac 2022 merujuk kepada carta perbatuan berikut. Pada awal pemilihan projek, pelbagai idea dan isu disenaraikan. Berdasarkan gambar rajah Affinity, 4 tema dikenal pasti iaitu pengurangan kos, penjimatan masa, peningkatan informasi dan peningkatan keselamatan. Melalui kaedah matriks, kami memilih penjimatan masa sebagai tema projek. Berdasarkan analisis data matrik, kami menyenarai pendek 5 masalah iaitu kerja membuka manhole cover mengambil masa yang lama dan tidak ekonomik, peralatan tidak mempunyai sijil kalibrasi, tiada SOP peralatan, peralatan PPA tidak memenuhi piawaian dan tiada tindakan kepada peralatan rosak. Setelah mengenal pasti rasional pemilihan projek kepada organisasi dan stakeholder, kami bersepakat memilih dengan tajuk projek kerja membuka manhole cover mengambil masa yang lama dan tidak ekonomik adalah selaras dengan objektif mengurangkan masa yang diambil bagi kerja-kerja penyelenggaraan. Seterusnya, kaedah 5W2H digunakan dalam memperjelaskan maksud tajuk projek. What? Apakah maksud kerja membuka manhole cover mengambil masa yang lama dan tidak ekonomik? Ia adalah kerja penyelenggaraan membuka manhole cover mengambil masa yang lama dan sangat susah, dan proses ini memakan masa yang sangat lama untuk persediaan membuka manhole cover. Masalah ini berlaku di Dewan di Kampus Alam Universiti Malaysia Perlis semestinya apabila berlaku penyelenggaraan terlalu sukar menyebabkan masa yang diambil terlalu lama. Masalah ini berlaku kerana peralatan lama, kekurangan pekerja dan sebagainya. Pihak yang terlibat adalah warga FTKM UNIMED, pihak pengurusan, pihak industri dan komuniti. Masalah berlaku akibat pelbagai peringkat aktiviti dalam penyelenggaraan. How much? Kos penyelenggaraan bagi jangka masa setahun adalah sebanyak RM54,000 Malaysia. Penyelenggaraan adalah merangkumi kenal pasti lokasi daripada aduan, urusan logistik, permohonan sewaan peralatan, logistik ke lokasi, pemasangan alat, penyelenggaraan dan simpan. Purata keseluruhan masa diambil bagi kerja penyelenggaraan sehari adalah 360 minit. Sasaran telah ditetapkan kepada 180 minit sahaja bersamaan 50% pengurangan. Berdasarkan rajah Ishikawa 1, faktor manusia, bahan, kaedah dan persekitaran telah dikenal pasti. Seterusnya, rajah Ishikawa 2 telah dibentuk dan 4 punca masalah telah dikenal pasti iaitu kerja lebih masa, alat khas penyelenggaraan, tambahan mesin dan SOP. Daripada punca masalah, lembaran semakan 1 dibentuk. Hadirin sekalian, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Justru dengan menggunakan kaedah rajah pokok, 12 alternatif telah dikenal pasti. Hasilnya, 8 cadangan disenarai pendek. Kaedah pro dan kontra digunakan bagi saringan seterusnya. Bagi punca alat penyelenggaraan, cadangan cipta alat pembuka khas untuk kerja penyelenggaraan adalah praktikal kerana cepat dan menjimatkan masa. Oleh itu, 4 cadangan penyelesaian didapati boleh dilaksanakan dengan mencipta sebuah alat untuk penyelenggaraan dengan mudah dan praktikal yang dinamakan Ergo Twill. Penciptaan Ergo Twill bertujuan membangunkan produk inovasi baru dalam mengatasi masalah kerja-kerja penyelenggaraan yang mengambil masa yang lama. Anggaran pembangunan ini melibatkan kos sebanyak RM138 Malaysia. Proses pembangunan produk inovasi meliputi proses mengenal pasti adaptasi reka bentuk konsep yang akan dibuat, termasuk proses rapid prototyping yang menggunakan teknik mencipta model. Proses seterusnya sehingga analisis dan penambahbaikan berteraskan konsep reverse engineering. Pelan kontingensi turut diterjemahkan jika berlaku 3
3 masalah utama iaitu hook patah boleh diselenggara dengan mudah dan murah berkonsepkan plug and play. Roda boleh difabrikasi dengan teknik kejuruteraan di FTKM dan masalah lock patah boleh diganti dengan alat ganti yang sedia ada di pasaran. Hasil tindakan pemantauan dan susulan projek mendapati tempoh masa aktiviti penyelenggaraan masih di bawah arah sasaran iaitu 178 minit. SOP penggunaan Ergo Twill telah diwujudkan. Kami telah mengambil tindakan penyeragaman secara berterusan melalui arahan penyeragaman sektor operasi kepada FTKM dan Jabatan Pembangunan UNIMED. Indra kayangan gelaran diberi, rakyatnya mesra, pewaris tradisi, kreatif inovatif, budaya kami merintis cabaran globalisasi. Sesungguhnya, projek kami berhasrat mendukung aspirasi negara, menjadikan kreativiti dan inovasi sebagai pemacu transformasi selaras dengan tema inovasi watan berdaya mampan. Sekian dahulu dari kumpulan Reka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Reka tinggalkan anda dengan bingkisan demonstrasi penggunaan Ergo Twill. Hingga berjumpa lagi. Para hadirin sekalian, inilah produk yang kami namakan Ergo Twill. Produk yang mesra untuk guna. Sudut twill dan pemegang boleh dilaraskan. Keadaan ini penting bagi memastikan pekerja berada dalam keadaan paling ergonomik sewaktu kerja-kerja membuka manhole sekaligus mengurangkan aduan sakit belakang pekerja. Panjang twill dan juga panjang pemegang boleh laras mengikut kesesuaian. Penambahbaikan reka bentuk hook kekuci ini adalah sesuai untuk semua jenis manhole cover.